Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini kita fokuskan pula kepada kerja khusus pengajian ARM, di mana kerja khusus ini akan dilakukan oleh pelajar-pelajar semester 2 2023. Untuk kali ini, kita akan membuat pengenalan awal bagi tema. Tema bagi kerja khusus 2023 yang pertama ialah ekonomi berkaitan dengan pelancongan, dan tema yang kedua sosial budaya iaitu kejiranan. Pelajar boleh memilih sama ada tema pelancongan atau tema kejiranan. Kita akan bincangkan dahulu tema yang pertama iaitu pelancongan. Antara aktiviti pelancongan yang boleh dikaji dalam tema ini ialah kraft tangan atau seni warisan, pusat rekreasi ataupun tempat riadah, penginapan yang terdiri daripada homestay, inap desa atau hotel, makanan yang dikaitkan dengan kedatangan pelancong, aktiviti sukan, pengangkutan, taman semula jadi dan aktiviti geokembara. Geokembara bermaksud camping. Tempat-tempat camping, sebab sekarang ni pun famous untuk orang pergi camping. Itu maksud geokembara. Sebagai permulaan, saya hanya memperkenalkan cara penulisan tajuk dan juga responden yang terlibat untuk menjawab soal selidik, kerana di dalam pengajian ARM kita lebih menggunakan kaedah kuantitatif. Kuantitatif bermaksud kita menggunakan, salah satunya ialah menggunakan soal selidik. Dan saya akan tunjukkan sedikit cara penulisan bagi objektif 1 dan juga objektif yang kedua berserta dengan item-item yang boleh ditanya bagi setiap objektif. Untuk tajuk yang pertama, kita akan ambil berkaitan dengan sektor pelancongan secara keseluruhan. Untuk yang ini, contohnya kita menggunakan impak pandemik COVID-19 terhadap sektor pelancongan di Batu 10 Hulu Langat, Selangor. Dalam tajuk kebiasaannya kita akan letakkan juga, atau kita boleh letak ataupun tidak perlu meletakkan dia punya fokus isu. Contoh di sini fokus isunya ialah impak. Dan kita akan masukkan apa yang kita nak kaji. Kita kaji tentang sektor pelancongan dan kita akan letakkan nama tempat tersebut. Contoh di sini di Batu 10 Hulu Langat, Selangor. Pelajar boleh menukar kawasan-kawasan kajian yang ingin dikaji. Selepas kita mengetahui tajuk yang ingin kita buat, kita perlu dahulu mengenal pasti objektif kajian yang ingin dikaji. Contoh objektif yang pertama, kebiasaannya kita akan menggunakan istilah mengenal pasti apa-apa-apa. Objektif yang kedua ialah istilah mengkaji apa-apa-apa. Selepas kita tahu objektif kita, kita perlu terbitkan item-item bagi soal selidik. Lepas kita kenal pasti dia punya item atau soal selidik, barulah kita boleh decide sama ada soalan ini sesuai dijawab oleh siapa. Sama ada responden kita, pengusaha ataupun pelancong. Contoh objektif yang pertama, mengenal pasti impak pandemik COVID-19 terhadap sektor pelancongan negara. Sektor pelancongan negara ialah sektor yang besar, ataupun skop yang besar. Kita akan lihat dahulu item-item dia. Rakyat hilang pekerjaan, operasi perniagaan terjejas, kedatangan pelancong merosot, sektor pelancongan negara terjejas. Di sini pelajar masih belum lihat ataupun sama-sama lagi siapakah responden dia. Untuk menjelaskan lagi siapakah responden tersebut, kita akan pergi kepada objektif yang kedua, iaitu mengkaji langkah yang perlu dilakukan untuk memajukan semula sektor pelancongan. Kalau saya, berdasarkan kepada objektif yang kedua, kita dah nampak responden ini ataupun objektif bagi kajian ini sesuai dijawab oleh pengusaha industri pelancongan. Sebab apa? Kita akan lihat kepada item dia. Menawarkan pakej rangsangan ekonomi, yang ini lebih kepada pengusaha. Menawarkan pelbagai pakej pelancongan, yang ini boleh dua-dua, sama ada pelancong ataupun pengusaha. Menggunakan teknik pemasaran yang unggul, pemasaran lebih kepada pengusaha. Mengukuhkan tahap SOP keselamatan dan kesihatan lebih kepada pengusaha. Secara ringkas, keseluruhan item soal CD ini sesuai dijawab oleh pengusaha industri pelancongan.
Contoh tajuk yang kedua ialah aktiviti geokembara sebagai daya tarikan pelancongan satu kajian di kawasan XXX. Kawasan di mana-mana pelajar boleh pilih. Kenal pasti dahulu objektif bagi kajian ini, di mana objektif yang pertama mengenal pasti faktor tarikan pelancong di kawasan sekitar. Dia dah tulis faktor tarikan pelancong. Jadi sesuai dijawab oleh para pengunjung atau pelancong. Untuk objektif yang kedua pula, mengkaji pandangan pelancong tentang kesan aktiviti tersebut. So, jadi di sini sesuai pandangan pelancong, respondennya ialah para pengunjung atau pelancong. Kita lihat kepada item-item di dalam objektif yang pertama, kemudahan infrastruktur yang kondusif, memiliki alam semula jadi yang menarik, menawarkan tempat penginapan yang unik dan memiliki banyak tempat makan yang menarik. Untuk objektif yang kedua, mengkaji pandangan, meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, menarik kemasukan pelancong dari dalam dan luar kawasan, meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Kawasan di sini tidak semestinya pelancong itu dari luar negara. Boleh juga pelancong tempatan tetapi yang berada di luar kawasan tersebut. Boleh juga dijadikan sebagai responden. Contoh yang ketiga, kesan aktiviti sektor pelancongan kepada penjaja jalanan di Batu 18, Hulu Langat, Selangor. Untuk penjaja jalanan bermaksud orang-orang yang berniaga di sekitar kawasan pelancongan ataupun di tempat-tempat tarikan pelancong. Itu maksud penjaja jalanan. Daripada tajuk ini, kita terus dapat respondennya ialah penjaja jalanan. Antara objektif yang pertama, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh penjaja jalanan. Objektif yang kedua, mengkaji kesan aktiviti sektor pelancongan kepada penjaja jalanan. Contoh cabaran, prasarana yang kurang kondusif, kurangnya promosi perniagaan dan pelancongan. Contoh untuk mengkaji kesan pula, antara item yang boleh ditanya ialah memajukan industri kecil dan sederhana, membuka peluang pekerjaan atau perniagaan. Contoh yang terakhir bagi tema pelancongan ialah kepelbagaian makanan sebagai strategi tarikan pelancong, satu kajian di Bandar Baru Bangi, Selangor. Kita lihat dahulu objektif yang pertama, mengenal pasti faktor yang menarik minat pengunjung. Pengunjung. Lebih kepada responden pengunjung. Objektif yang kedua, mengkaji kesan kepelbagaian makanan ini kepada ekonomi setempat. Di sini pengunjung boleh jawab, pengusaha pun boleh jawab. Tetapi kita akan lihat secara keseluruhan item-item soal CD ini sesuai dijawab oleh siapa. Untuk objektif yang pertama, menyediakan pelbagai jenis menu yang menarik, menawarkan harga yang sesuai dan berpatutan dengan kualiti dan kuantiti makanan, menawarkan pelbagai kemudahan lain dan lokasi yang strategik. Objektif yang kedua, mengkaji kesan kepelbagaian makanan ini kepada ekonomi setempat, meningkatkan pendapatan para peniaga makanan, membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat, memajukan IKS dan meningkatkan permintaan bagi sektor penginapan. Secara keseluruhan, soal CD ini sesuai dijawab oleh para pengunjung atau pelancong. Kita teruskan dengan tema yang kedua iaitu kejiranan. Aktiviti kejiranan ini akan lebih kepada integrasi perpaduan. Antara aktiviti kejiranan ialah aktiviti kemasyarakatan seperti sambutan perayaan, contoh Hari Raya, Tahun Baru Cina, Christmas dan sebagainya. Rukun tetangga, rewang, majlis berkhatan, gotong royong dan hari keluarga. Selain itu, penggunaan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Telegram dan juga TikTok untuk memupuk integrasi perpaduan di kawasan kejiranan. Rumah ibadah, maksudnya fungsi-fungsi rumah-rumah ibadah ini dalam membentuk integrasi perpaduan. Sama juga peranan pusat komuniti bagi membentuk integrasi dan perpaduan. Pelajar boleh menggunakan benda yang besar ini sebagai tajuk kajian ataupun menggunakan elemen-elemen yang kecil ini sebagai kajian. Kita akan tunjukkan contohnya sebentar nanti. Tajuk yang pertama, aktiviti kemasyarakatan mampu menjamin perpaduan di kejiranan Ceras Perdana, Ceras Selangor. Di sini, respondennya lebih kepada jiran tetangga.
Objektif yang pertama, mengenal pasti aktiviti kemasyarakatan yang telah pun saya senaraikan tadi. Antara aktivitinya ialah sambutan perayaan, rukun tetangga, rewang gotong royong dan juga hari keluarga. Mengkaji kesan aktiviti kemasyarakatan tersebut dalam kalangan masyarakat, memupuk semangat perpaduan, mengeratkan silaturahim dan sebagainya. Jadi, untuk soal CD ini sesuai dijawab oleh jiran tetangga. Contoh yang kedua, peranan media sosial untuk meningkatkan semangat kejiranan dalam kalangan komuniti di taman bla bla bla. Okey, responden confirm jiran tetangga. Jiran tetangga maksudnya jiran-jiran awak lah. Kalau awak duduk di kawasan, contoh saya duduk di Ceras Perdana, responden saya akan berada di kawasan-kawasan sekitar Ceras Perdana. Untuk objektif yang pertama, mengenal pasti faktor penggunaan media sosial sebagai medium untuk berkomunikasi dalam kalangan komuniti. Apa faktor dia? Medium penyampaian maklumat yang lebih pantas, menjimatkan kos, masa dan juga faktor peredaran teknologi. Objektif yang kedua, mengkaji peranan media sosial untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan komuniti. Apakah peranan media sosial tersebut? Memudahkan komunikasi sesama jiran, mengeratkan silaturahim, memudahkan urusan semasa kecemasan dan memupuk perpaduan dalam kalangan komuniti. Contoh tajuk yang ketiga, saya menggunakan pusat komuniti sebagai media memupuk semangat kejiranan. Responden masih lagi jiran tetangga. Objektif yang pertama, kita kenal pasti apakah aktiviti yang boleh dilakukan di pusat komuniti. Contoh, majlis kerakyatan, gotong royong perdana, hari keluarga dan sebagainya. Untuk objektif yang kedua, mengkaji fungsi pusat komuniti. Apakah fungsinya? Memupuk kebersamaan sesama komuniti, mengukuhkan integrasi dan perpaduan setempat, medium toleransi agama dan budaya. Contoh yang terakhir bagi tema kejiranan, kita menggunakan peranan pusat ibadat, tetapi saya terus fokuskan kepada masjid. Okey, kalau awak nak gunakan kuil boleh, tokong pun boleh, gereja pun boleh. Jadi responden ialah jiran tetangga seperti biasa. Objektif yang pertama, kebiasaannya objektif pertama ini amat mudah. Kita kenal pasti aktiviti yang boleh dilakukan di masjid, tetapi aktiviti itu mesti fokus kepada tempat-tempat ataupun benda yang kita kaji. Contoh, aktiviti yang boleh dilakukan di masjid antaranya aktiviti kerohanian, aktiviti ekonomi, aktiviti sukan dan rekreasi, aktiviti kebajikan. Objektif yang kedua, kita akan kaji kesan pelaksanaan aktiviti tersebut dalam memupuk semangat kejiranan. Seperti biasa, jawapan dia mesti ada istilah jemaah sedikit supaya ia menunjukkan perbezaan dengan tajuk-tajuk yang sebelum ini. Memupuk kebersamaan sesama jemaah dan komuniti, meningkatkan keharmonian dalam kalangan masyarakat, meningkatkan kehadiran jemaah ke masjid. Secara ringkas, dalam tema pelancongan dan juga kejiranan, kita telah pun memberikan fokus-fokus yang boleh dijadikan sebagai tajuk. Untuk apa yang saya kongsikan tadi adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang boleh dikaji. Pelajar boleh menjadikan ia sebagai satu rujukan dan boleh memikirkan lagi tajuk-tajuk yang sesuai untuk dikaji. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.